Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berceramah dah dekat 2 bulan, tak jumpa lagi pengusi majlis yang bersemangat macam tu. Payah dia perkenalkan general ni. Rosak nama general sebab ada Sanusi lah ni. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Ustaz Ni Omar, Tan Sri Fatmi, Cikgu Wan Rahim, Dr. Hafizah, calon kita, mana Zinda? Oh, situ. Dia kecil sangat, tak nampak. Saudara Zinda, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya jarang sangat berceramah di Kelantan. Payah ceramah di Kelantan. Saya mari-mari tengok Ustaz Ni Omar pakai putih belakang, aku pakai hitam belakang. Sudah. Lepas tu tengah nak berceramah, depan-depan tu ada bulan. Dia ingatkan bulan, ni negeri bulan tak? Alhamdulillah, saya susahlah nak kata kalau tempat saya pergi tu, negeri saya pergi tu, menang kalah tu wallahu alam, itu Allah dah tetapkan semua. Tapi memang betul dalam pilihan raya yang lepas, saya jarang sangat datang ke Kelantan kerana potensi nak menang tu nampak payah. Jadi kali ni macam mana? Kali ni ada perkara-perkara yang tak pernah berlaku sebelum ini. Sebelum saya duk dengar cerita Ustaz Wan Rahim, Cikgu Wan Rahim duk cerita pasal Kak Ani tak Kak Ani ni tak, dia daripada 6-7 bulan yang lepas pun memang jelas rakyat Kelantan tak puas hati dengan pentadbiran kerajaan negeri. Cuma macam Tan Sri kata tadi, hak tu hak kita payah. Cerita soal neraka dengan syurga ni letih sikit kita. Cuma saya diberitahu, dan saya nak beritahu kepada yang dengar di sini, yang kat luar, manifesto PAS masuk syurga ni payah nak buat ni. Kalau orang selalu serang saya kata, ni janji tapi tak ditunai, manifesto tak boleh pakai. Paling kurang manifesto saya ni manifesto level-level manusia, bolehlah juga kita buat. Manifesto masuk syurga ni bukan level-level manusia. Hatta ni amal sekalipun masuk syurga, pergi neraka ni semua di luar jangkauan kita. Ini semua antara kita dengan Allah. Tapi yang penting, kalaupun kita bimbang, orang Kelantan ni dia terlalu terpengaruh selama ini dengan soal syurga dan neraka ni. Memang ada tanda-tanda bahawa 6-7 bulan kebelakangan ini, segala kepayahan yang ada di Kelantan ni, orang Kelantan dah tak tahan dah. Ada tanda-tanda itu. Sebab semua negeri yang kita tiap-tiap bulan kita tengok, adakah anda berpuas hati dengan prestasi pentadbiran kerajaan negeri? Semua negeri lain, kerajaan yang sedia ada tu, lebih ramai orang berpuas hati dengan tak berpuas hati. Hatta di Kedah sekali, hatta di Terengganu sekali. Selangor, Negeri Sembilan dengan Pulau Pinang tu tak payah kata lah, memang orang berpuas hati lah. Tapi pentadbiran PAS di Kedah, seluruh macam mana Sanusi pun, ada sikit lebih berpuas hati daripada yang tak puas hati. Pentadbiran PAS di Terengganu memang betul, saya cakap terus terang, memang ada majoriti berpuas hati. Dalam 6 buah negeri yang masuk pilihan raya ni, hanya pentadbiran di Kelantan saja yang lebih ramai orang tidak berpuas hati daripada berpuas hati. Kalau di negeri lain, keadaan macam ini confirm kalah. Saya cakap terus terang. Setakat ini daripada 2016 tu yang Tan Sri kata aku meluak dekat Rafizi dulu ni, memang betul lah. Saya tengok tiap-tiap bulan mana-mana negeri yang bila penduduk dia, pengundi dia lebih ramai tak puas hati dengan sama ada kerajaan persekutuan ke, kerajaan negeri ke, confirm kalah. Cuma di Kelantan ni dia unik sikit lah. Sebab isu dia tu lebih rumit,
mentaliti lebih kompleks, dan juga soal itu lebih mendalam daripada soal pembangunan semata-mata, susah senang semata-mata. Memang betul. Sebab itu kalau ada yang nak tanya saya, bagaimana sebenarnya keadaan di Kelantan sekarang, ada lonjakan sokongan yang cukup tinggi. Saya bagi contoh. Dulu-dulu Pakatan Harapan, baik Amanah, baik PKR, kalau bertanding di Kelantan ni, hilang deposit. Itu kita tahu lah, memang hilang deposit. 10%, 11% je kita dapat. Kali ini setakat minggu lepas, sokongan secara purata lah di seluruh negeri. Sebab kita tanya macam ni, Tan Sri Fatmi, kita tanya tiap-tiap minggu kita akan tanya lebih kurang 1,000 orang lebih pengundi secara sampel. Kita akan tanya, kalau PN lawan PH, siapa kamu undi? Kalau PN masuk PAS lah, lawan BN, siapa kamu undi? Untuk PH lah, yang dulu ni yang dapat 10%, 11% saja sokongan pengundi, dia dah sampai melebihi 35% lah, dekat 36% lah. Seluruh negeri Kelantan ni, maksudnya di tempat-tempat yang secara tradisinya lebih kuat kehadiran PH, Amanah atau PKR, termasuklah Kota Baru ni. Maksudnya dia dah dekat 40%. Kalau BN sekarang dah melepasi secara purata dekat 45% dah sokongan. Purata. Kalau purata satu negeri dekat 45%, confirm ada kursi-kursi yang BN confirm menang. Itu saya cakap tu terang. Cuma kita tinggal seminggu ni, kita nak lonjakkan lagi. Kalaupun orang kata Allah, bukan boleh menang pun kalau 35%, sebab ini 1 lawan 1 tak? 1 lawan 1, maka nak menang kena 50%. Tapi bayangkan keadaan begini, daripada perspektif PH, Amanah dengan PKR, daripada dulu kita masuk bertanding, hilang deposit, dapat 10%. Maknanya bila dia dah sampai ke 35, ke 36% ni, dalam tempoh 6-7 bulan, sokongan Melayu di Kelantan telah meningkat 3 kali ganda saudara-saudari. Tak pernah berlaku di tempat lain sebenarnya. 3 kali ganda. Dan yang keduanya, di negeri-negeri yang PH kuat, saya cakap terus terang, di Selangor, di Pulau Pinang, di Selatan Kedah, di Johor, di Negeri Sembilan, ya tak? Sebab itu kerusi-kerusi campuran yang ada pengundi-pengundi Cina dan bukan Melayu. Sebenarnya kalau PH dapat saja 35 ke 36%, confirm menang. Kita tak perlu sampai 50%. Saya ingat dalam PRU yang lepas, calon PKR, saya seorang je yang dapat undi Melayu 50%. Yang lain tu semua calon PKR dapat rendah daripada 50%. Tapi di negeri pantai barat, asalkan dapat lebih 35%, 40% tu dah masuk zon selamat dah. Sebab kita ada pengundi bukan Melayu. Maknanya apa dia? Bila ada lonjakan sokongan daripada 10-9% 7 bulan yang lepas, dia dah naik sampai 35-36%. Pada paras 36% sokongan Melayu Kelantan, itu maksudnya sokongan Melayu Kelantan kepada PH dulu, Tan Sri, tak? Sebenarnya sama dah Kelantan dengan Perak, Kelantan dengan Melaka, Johor ni dah sama dah. Jadi kalau orang kata orang Kelantan tak boleh berubah, tak betul. Kalau ada orang kata bahawa pekat sangat ni, lama sangat duduk minum air berkarat orang Kelantan, tak boleh berubah dah dia, pun tak betul. Dan bila ada lonjakan yang begitu kepada PH, sudah tentu dia juga akan bawa gelombang itu yang akan membantu, saling membantu BN dan PH. Sebab itu saya rasa, walaupun PAS mendabik dada yang konon mereka akan menang besar, kosong, sapu bersih, saya tak rasalah PAS boleh sapu bersih di Kelantan kali ini. Kalau ikut bacaan awal kami, ni 6 bulan yang lepas, paling kuranglah
kerajaan perpaduan, maksudnya UMNO sebahagian besar dan sedikit daripada Pakatan Harapan di Kelantan boleh menang sekurang-kurangnya 8 kursi dan dia boleh pergi sampai 15 ke 18 kursi. Ini 6 bulan lepas. 6 bulan lepas. Sebab tu saya mula datang lah. Sebab tu saya ada mula datang kat Kelantan. Ini dah 2 kali, 3 kali saya datang kat Kelantan. Sebabnya keadaan dia begini, saudara-saudari. Kita ucapkan dan kita doakan yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita yang bertanding kali ini. Menang insya-Allah, jalankan tugas. Kalau menang kerajaan negeri, alhamdulillah, tak payah parking korang lepas ni, percuma semua. Tapi kalau pun tak menang dan saya memang macam ni. Saya memang masuk pilihan raya kali ini, saya dah tengok yang 6 tahun, 5 tahun akan datang tak? Kalaupun tak menang kali ini, kalaupun jadi pembangkang kali ini, saya yakin ini penggal terakhir PAS memerintah di Kelantan, saudara-saudara. Itu tunggu 5 tahun lagi. Kalaulah kita tak buat salah, tak ada benda-benda yang mengarut kita buat di sebelah kita, saya rasa rakyat Kelantan sebenarnya dah tak tahan. Walaupun dia rasa macam mana pun, dia dah sampai ke dalam ekonomi dia kata nilai ambang, dia dah sampai ke threshold, tahap sabar dia tu tak boleh dah. Sebab memang dah tak boleh nak dibandingkan kepayahan rakyat Kelantan ini dengan semua tempat lain. Tadi contohnya saya baru lancarkan statistik gaji secara suku tahun untuk seluruh Malaysia. Tak payah kita terkejut lah. Gaji paling mahal dekat mana? KL, Selangor, Pulau Pinang. Gaji paling murah kat mana? Tak payah terkejut, Kelantan. Gaji median, gaji penengah. Maksudnya gaji penengah ni gaji yang 50% dah mahal lah ni. Dah mahal. 1,600 kat Kelantan. Maksudnya orang Kelantan ni dia 800, 900 bulan. Ini zaman bila punya gaji? Itu yang saya dengar tadi. Memang kita, yalah, saya kalau apa-apa rasa sedih. Sebab saya pun 3 suku Kelantan. Saya orang Kelantan 3 suku. Sebab bukan 3 suku gila. Darah saya 3 suku, darah Kelantan. Sebab saya orang Besut. Ayah saya, yalah, keluarga semua Besut. Sebahagian besar keluarga saya tu di sebelah Kubang Kerian. Pak sepupu saya semua, saya ingat Ustaz Ni Omar pun kenal semua. Memang banyak pak sepupu saya semua di Kelantan. Cuma yalah, saya ni kira orang Pantai Timur murtad lah, banyak duduk di KL. Jadi tak nampak Pantai Timur sangat. Hanya sebelah datuk, sebelah mak saya je ada darah Terengganu. Sebelah nenek saya, sebelah ayah saya, Tok Ki, dua-dua orang darah Kelantan. Sebelah mak saya, nenek orang Gunung Bacok, kahwin dengan orang Teluk Pasu. Jadi saya 3 suku darah Kelantan. Suku je darah Terengganu. Orang KL ni pelakon je sebenarnya. Korang gelak, orang Kelantan semua macam tu lah. Dia duduk negeri lain, dia berlakon jadi orang Selangor lah. Sebab tu Shah Alam lah ni. Orang tak panggil Shah Alam dah, orang panggil Shah Halal lah. Jadi kita, orang kampung kita, anak-beranak kita, walaupun kita cerita semua statistik gini, tapi naluri kita sedih lah. Sebab orang daripada saya kecil dulu, orang kata orang Kelantan ni orang cerdik-cerdik belaka. Memang betul. Kalau tengok tokoh akademik, banyak orang Kelantan. Orang yang berjaya, yang berdagang, peniaga besar, orang Kelantan. Tapi dia kena keluar daripada Kelantan. Dengan Ustaz Ni Omar pun lain ni, tak ada Kelantan dah. Jarang dah. Sekali-sekala je. Jadi akhirnya yang ada kesan apa dia? Orang Kelantan yang kekal duduk dekat sini kerana kegagalan itu ialah bila kegagalan mentadbir sehingga menyebabkan orang terpaksa pergi tempat lain. Kelantan ni saudara-saudari, saya kumpulan saya, budak-budak saya hantar untuk cuba nak faham orang yang duduk kat Kelantan yang tua-tua ni. Contohnya yang kami nak ambil tahu, apa sebenarnya yang menggembirakan mereka. Sebab saya pun nak faham ni macam mana ni Amar boleh jadi pimpinan hebat orang Kelantan. Aku waktu tak boleh faham, tak boleh brain sangat tau.
Kan? Ni amal kalau Allah orang lain. Saya kalau masa zaman arwah Tok Guru Nik Aziz dulu saya faham. Saya ingat ini cerita. Saya tak pernah cerita Ustaz Nik Omar di sini kan. Saya kali pertama jumpa Tok Guru, arwah Tok Guru. Saya memang masa tu pengarah strategi PKR. Walaupun saya muda ni tahun 2011, 2010 ada. Jadi kalau dalam majlis presiden, saya mewakili PKR lah dalam majlis presiden. Beza sangat bila almarhum Tok Guru Nik Aziz datang mesyuarat dengan bila Tok Guru Haji Hadi mari mesyuarat. Sebab bila almarhum Tok Guru Nik Aziz datang, dia akan pergi salam seorang-seorang, dia senyum. Dan bila sampai ke peringkat saya ni budak je, umur 31, 32 je masa tu. Dia tegur, dia sebut nama, dia beritahu dia duk dengar ceramah. Masa tu saya duk kerja lembu kan. Dia beritahu, hamba dengar banyak siap. Jadi dia tak ada keperluan pun untuk tegur saya, untuk tanya saya. Dia Tok Guru Nik Aziz ni tak ada keperluan. Orang kata legend, bukan jenis Nik Amar ni, legend. Tak ada keperluan. Tapi itu peribadi dan akhlak Tok Guru Nik Aziz. Dan saya tak cakap ni sebab Ustaz Nik Omar ada kat sini. Memang pengalaman saya sendiri. Banding dengan kalau Ustaz Hadi mari mesyuarat, letih kita. Sebab dia masuk salam pun tidak, dia jalan. Orang Terengganu kata dia jalan nyok jalan. Dia duduk depan tu. Sepatah apa dia tak sebut, tegur orang ke tidak, apa pun tidak. Dia duduk kat situ, orang duk bincang ke apa, dia tak turut serta. Akhir sekali dia bagi ceramah rusila dia kepada majlis presiden. Tu dia. Dia wah cakap habis balik. Jadi kita macam ini mesyuarat apa ni? Beza sangat. Tak. Jadi kalau kita tengok sebenarnya memang ada tanda-tanda perubahan yang besar sebab kegagalan pentadbiran itu sudah terlalu jelas. Saya kalau orang tanya saya orang Terengganu, ada orang Terengganu, besar Terengganu, darah 3 suku Kelantan. Sepatutnya jadi orang PAH lah, sepatutnya lah. Saya satu saja yang saya dululah tak masuk mana-mana lah kan. Tapi bagi saya politik ni kita semua tahu bukan soal akidah. Politik ni bagi saya ialah soal meletakkan orang yang ahlinya dalam bidang yang sewajarnya dalam perkara-perkara pentadbiran yang melibatkan terutamanya ekonomi, tata kelola kerajaan. Kena cari orang yang ahlinya. Bukannya temberang macam Nik Amar, tapi sebab dia orang kuat PAS maka dia layak duduk kat atas. Yang ini bila kita bincang tak? Saya bimbang dengan cara PAS dia duk pelepah dengan orang budak-budak biasa sekarang ni. Sebab kalau tengok di media sosial di sebelah luar Kelantan, budak-budak akan selalu tanya, yalah tapi pimpinan PAS ni tak reti mentadbir. Tengok apa yang jadi kat Kelantan tu. Berpuluh tahun tak selesai masalah, tak naik. Dia akan jawab apa dia Ustaz? Yang ini dia jawab. Dia kata jadi menteri dan pemimpin ni tak perlu pandai sebab dia boleh lantik pegawai-pegawai kerajaan semua untuk mentadbir bagi pihak dia. Kalau macam itu tak payahlah Nik Amar jadi menteri, jadi exco. Baik lantik pegawai-pegawai je, jadi ganti tempat dia. Dan ini adalah masalah utama kenapa orang macam saya tak dekat dengan PAS. Sebab dia tidak meletakkan orang yang ahli dalam bidang dia di tempat yang penting sehingga dia mula ada kesan kepada rakyat semata-mata kerana macam Cikgu Wan Rahim beritahu tadi, dia bila dah megar tu dia tak mau lepas. Siapa bila-bila dia tak mau lepas. Sebab seronok jadi wakil rakyat ni, seronok jadi exco ni. Dan kalau jadi Nik Amar seronok duk ratik bila aku nak jadi menteri besar lepas ni dia. Berapa penggar? 7 penggar. 7 penggar dah jadi wakil rakyat lah. Tok wakil pun dia, Adun pun dia, juru cakap air Kelantan pun dia. Ni dia nak jadi menteri besar. Hak tak akhir sekali ni lah. Sedangkan soal siasah, soal politik sebenarnya akhir sekali ialah soal buat kebajikan untuk rakyat.
Apa guna kita jadi? Saya pun apa guna jadi menteri? Aku kalau 5 tahun tak berubah, saya pun tak nak sebenarnya. Baik saya balik jadi orang swasta, paling kurang saya boleh teruskan dengan syarikat saya di kaya raya. Tak pening kepala, tak payah nak bergaduh dengan Nik Amar, dengan Sanusi tiap-tiap minggu. Tak ada orang kacau saya. Tapi kita semua masuk politik kerana matlamat kita dan satu-satunya pelaburan kita dalam kubur nanti. Tambah orang macam saya, Ustaz tak apalah, tahfiz semua. Saya tak cukup benda tu. Orang macam saya, amalan yang nak bawa dalam kubur ni hanyalah dengan ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, bantu orang lain. Kalau kita bantu orang lain, adalah bahagian saya dalam kubur. Tapi benda tu saya tengok dah hilang dah. Yang itu yang saya sebenarnya, kalau orang tanya kenapa saya tak dekat dengan PAS, sebab itu. Sebab saya bila lama-lama saya tengok sudah hilang kebaikan daripada satu parti yang mengaku Islam ini untuk sampai kepada rakyat. Apabila dalam contoh Kelantan, negeri yang cerdik, negeri yang kaya raya, negeri yang cukup gemilang dalam segala-galanya, terus menjadi negeri yang paling terkebelakang sekali. Baik, sebab tu soal air semua ni. Saya duk tengok Nik Zawawi. Nik Zawawi. Saya rasa kalaulah dia tahu ada orang duk rekod dia tengah bagi ceramah dekat kedai kopi ni tak. Dia sebut, abang kakak, air ni sebenarnya bukan cerita kerajaan negeri. Air ni kerajaan persekutuan. Ni semua kerajaan persekutuan ni. Jadi orang duk tanya, budak sekarang bila dia dengar TikTok semua ni, dia tanya terus tau kepada kita orang, ni apa betul ke tidak ni? Kelantan dianaktirikan dan tanggungjawab untuk memastikan bekalan air di Kelantan ni bagus, sebenarnya tanggungjawab persekutuan. Saya nak kata gila betul lah. Kalau lah Wan Zawawi ni ustaz daripada Pasir Putih je, saya tak kisah. Dia ni bekas timbalan Menteri Kerajaan Persekutuan ni. Bekas timbalan menteri. Paling kurang mestilah tahu tentang perlembagaan persekutuan. Nak jadi menteri, cita-cita besar. Cita perlembagaan kuasa siapa pun dia tak tahu. Soal air ni, apa kerja kerajaan persekutuan, kuasa apa dalam perlembagaan yang jadi tanggungjawab persekutuan, apa kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri. Baik, ikut perlembagaan. Memanglah hasil tanah, pengurusan sumber alam semua ni dan air adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab tu dulu-dulu memang soal air ni semua di bawah kerajaan negeri. Bukan di Kelantan je, di seluruh negeri lain pun memang macam itu. Cuma akhir tahun-tahun 90-an, awal 2000, kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri juga mengenal pasti ada satu masalah utama dalam industri air kita, iaitu pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air ni dia besar, dia berbilion ringgit. Jadi kalau diserahkan ikut kemampuan kerajaan negeri masing-masing, kita berhadapan risiko ada negeri yang mampu macam Selangor dengan Pulau Pinang sebab dia kaya, ada negeri lain tak mampu. Dan negeri itu termasuklah Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka. Tak? Atas perkara itu, maka berlaku satu penstrukturan industri air sekitar tahun 2005-2006. Itu yang dinamakan Akta Perindustrian Air. Saya ingat nama bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu, Water Service Industry Act, WASIA, tahun 2006. Maka dari situlah bermulanya penstrukturan industri air. Masa itu perjanjian di antara negeri-negeri dengan kerajaan persekutuan ialah memisahkan tanggungjawab pelaburan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri supaya tak dibebankan dengan pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air. Yang itu kerajaan pusat tanggung. Macam mana cara dia? Kerajaan pusat
menubuhkan satu badan yang dipanggil Perbadanan Aset Air Berhad ataupun PAAP. Kenapa buat begitu? Kerana kerajaan persekutuan lebih mudah untuk pergi ke pasaran dan berhutang untuk menerbitkan bon air. Nak buat satu loji rawatan, PAAP akan terbitkan bon hutang, kerajaan persekutuan jamin, dia boleh ambil 2 bilion, 3 bilion, duit itu kemudian dia digunakan wang persekutuan untuk bina loji-loji rawatan. Kerajaan negeri pula, tanggungjawab dia ialah menguruskan bekalan air. Bekalan maknanya dia akan sewa aset loji rawatan air yang telah dibayar oleh kerajaan persekutuan. Dia akan sewa macam sewa rumah lah. Dan daripada itu, tanggungjawab dia ambil sewa tu, ambil air tu, hantar ke orang, kemudian kutip duit, kemudian pastikan duit yang dikutip itu cukup untuk dia bayar balik sewa. Model itulah yang diguna pakai di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Model itulah yang ada di mana-mana. Tak timbul langsung soal Kelantan ini dia nak tirikan, tak ada. Yang itulah benda layanan yang sama kepada setiap kerajaan negeri, bahawa komitmen daripada kerajaan persekutuan bila ada keperluan untuk loji rawatan air yang menelan belanja berbilion ini, itu akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Tapi tanggungjawab kamu kerajaan negeri, terutamanya oleh kerana kamu yang kutip bil, bukannya kerajaan persekutuan. Yang kutip air ni syarikat air Kelantan, syarikat air Terengganu, syarikat air kalau di air Selangor. Yang kutip hasil ni ialah kerajaan negeri. Maka kalau dia uruskan dengan baik, hasil itu adalah mencukupi untuk bayar sewa loji rawatan air dan juga mencukupi untuk tukar paip, siap semua ni. Baik, model itu berjalan dengan baik di semua negeri lain. Model itulah yang membolehkan negeri lain bina loji rawatan air, tukar paip, kutip duit, bayar. Negeri lain semua buat, negeri Kelantan tak boleh. Jadi orang tanya saya, yang macam mana soal Nik Zawawi punya komen ni, satu dia bodoh, tak erti membaca, buat malu je timbalan menteri. Timbalan menteri yang tak tahu sebenarnya bidang kuasa mengikut akta. Sama ada dia bodoh atau dia bohong. Seri-seri. Dia pun tak Ustaz ni Omar tengok kat saya panggil orang bodoh. kan. Memang betul sama ada dia bodoh atau dia bohong. Yang itu semua orang tahu bahawa sebenarnya soal masalah air di Kelantan ini bukan soal peruntukan persekutuan, bukan soal perbelanjaan. Yang itu sudah termaktub di dalam akta. Kalau nak buat, kerajaan persekutuan akan buat. Tapi yang ini yang saya nak tambah sedikit masalah di Kelantan. Negeri lain bila kerajaan persekutuan buat loji rawatan, labur duit, kemudian nak sewakan. Negeri lain sebab dia mentadbir dan menguruskan syarikat air dia dengan baik, dia boleh bayar balik. Benda tu tak ada masalah. Kelantan ni tak boleh, dia tak boleh. Jadi dia nak apa dia tahu? Tolong bagi percuma kat kita. Tolong bagi percuma. Semua kita nak percuma. Itu tak campur lagi yang Nik beritahu tadi. Yang itu memang saya tenganga. Saya sebab dia duk tunjukkan keperluan lebih kurang 700 liter air sehari. 700 juta liter sehari dah. Lepas tu bila kita bina yang satu lagi baru ni, yang tambahan 1.5 bilion ni, dia dah dapat lebih kurang 800 juta liter dah. Habis yang perlukan sampai 8 bilion 5 biji lagi ni sebab apa? Saya tunggu lama tau. Sebab Datuk Seri Anwar ni pun satu, baik sangat. Ada Ustaz Mat rasa masa tu lah. Oh dia baik, bersopan, semua bersopan ni. Saya tengok kiri, tengok kanan ni, tak ada orang nak tanya kan, saya pun tanya. Kata ada perlukan 800 juta, 700 juta tau. Itu kalau tambah satu lagi kan cukup dah. Itu sebab apa sampai anak ada 5 tambahan sampai ada 8? Dia boleh jawab, kita minta je. Minta je 8 bilion, minta je dah. Itu.
Saya sampai sekarang tengok tak ada pimpinan PAS yang saman saya atau sangkal saya. Sebab demi Allah benda tu memang betul-betul berlaku. Beza dia, orang lain bersopan, mulut tak celupa macam saya. Saya tanya, lepas tu saya pergi cerita kat semua orang. Itu je beza dia. Lepas tu ni nak cerita satu lagi ni, ada 3-4 minit je lagi ni lah. Nak cerita ni hot terbaru, panah daripada pejabat saya tadi dah. Saya nak jawab, banyak-banyak hari kementerian saya pun satu. Banyak-banyak hari saya nak ceramah di Kelantan malam ni. Masa petang tadilah fail pasal penstrukturan air Kelantan mari kat aku. Nik setuju lah ni. Nik mana Nik ni? Tak ada lah nak dengar. Dia lari dah. Sebab saya mesti tanya dia. Kerajaan Persekutuan memang setuju dah nak bagi 1.7 bilion. Sebab tu setuju dah, selesai semua. Sebab pada pandangan kita itu cukup. Dan itulah keperluan. Termasuklah perbelanjaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang ialah untuk kita bina loji rawatan air yang baru, ada tangki tapisan air yang baru. Saya antara kerja yang paling awal, keputusan saya luluskan yang dekat sebelah Macang tu, lebih kurang 700 juta. Cukup dah semua. Tapi kita juga sedar bahawa ada keperluan mendesak sekarang ini kerana ada tempat-tempat banyak di Kelantan ini yang masih ada gangguan bekalan air. Jadi kita peruntukkan, tak ingat saya 50 juta tambahan untuk membantu air Kelantan untuk sediakan lori selesai ni. Sementara nak tunggu pembinaan yang besar ni selesai, ambil lagi dulu 50 juta ni untuk permudahkan. Tak ada masalah. Saya tengok satu-satu. Ini pasal komitmen dan persetujuan Kerajaan Persekutuan sekian. Yang ini untuk permudahkan jangka masa pendek, lori air semua. Saya tengok. Ada satu, dia selit juga kat situ. Nik setuju. Mana Nik kan? Saya depan ni, saya tulis. Tak setuju. Tukar balik. Dia minta apa tau? Untuk menghapuskan hutang-hutang untuk bekalan air yang lepas 275 juta. Saya dah sebut dalam ceramah dulu, jangan cuba-cuba. Dia bubuh juga kat situ, saudara-saudari. Lepas ni saya bergaduh dengan Nik, bergaduh dengan PM. Sebab saya tak setuju. Saya tak setuju bukan sebab saya tak suka kat orang Kelantan. Saya tak setuju kerana itu tidak berlaku adil kepada orang lain di seluruh negara. Dan saya sebagai Menteri Ekonomi yang tanggungjawab saya meluluskan peruntukan besar itu, takkan kalau Kelantan kamu tak boleh urus air kamu semua macam-macam cerita, beli Mercedes tak beli Mercedesnya, khidmat air tak baik untuk kamu rugi beratus-ratus juta yang duit Kerajaan Persekutuan bagi. Bila masa nak bayar kamu minta tak nak bayar, kita maafkan. Habis kalau Johor minta macam itu, kalau Perak minta macam itu. Sebab bagi setiap RM1 yang saya luluskan semata-mata untuk pimpinan PAS macam Nik Amar ni terlepas dari tanggungjawab dia membayar hutang rakyat, bukan hutang kita, bukan hutang menteri, hutang rakyat. Setiap 1 sen itu sepatutnya dipulangkan balik. Saya lebih rela bagi 275 juta untuk buat rumah-rumah perumahan rakyat yang pergi pada rakyat, saudara-saudari. Daripada bagi kat dia dah makan banyak mana, dah bazir banyak mana, benda itu tak berlaku. Bila sampai masa untuk bayar, dia kata, tak apalah, tolong maaf lah, selit. Mana Nik ni, memang selit kan. Dia lari pada Nik, dia sampaikan saya dulu. Jadi sebab itu, saudara-saudari, saya ada dalam 1 minit terakhir je, saya kena tutup. Kalau tidak Zinda nanti ada orang buat petition pilihan raya, mampu dah. Saudara-saudari, saya tak tahulah Kelantan macam mana keadaan dia. Tapi saya rasa dalam tempoh 15-20 tahun, ini ada perubahan yang terbaik yang kita pernah nampak. Dan Alhamdulillah, perkara itu berlaku dalam suasana kami yang selalu bergaduh ni, antara Pakatan Harapan dengan UMNO Barisan Nasional. Ia berlaku dalam keadaan kami sekarang dalam satu pasukan. Sebab saya sendiri sebut, kalau perubahan itu berlaku dan ia hanya berlaku untuk Pakatan Harapan mentadbir pun kami tak mampu.
Kalau ia berlaku dan hanya UMNO yang kena tanggung beban itu pun, beban itu berat. Ini beban 30 tahun. Jadi beban ini berlaku kalau ada perubahan itu pada masa yang sangat cantik, iaitu kita dah kumpulkan seberapa ramai yang terbaik dari kalangan pimpinan-pimpinan Kelantan, daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, kerana tanggungjawab dan beban untuk bantu rakyat Kelantan ini cukup besar untuk kita perbetulkan. Jadi dengan itu saya berdoakan, yalah yang lain tu Cikgu Wan Rahim dah sebut semua. Saya tak boleh nak ceramah dengan gaya Kelantan macam Tan Sri Fatmi tadi. Saya ingat semua orang faham. Kita buat perubahan, dia mungkin tak berubah serta-merta, tapi Kelantan dengan potensi yang ada, dan ini anak Kelantan, darah 3 suku Kelantan, saudara-saudari. Kalau kita boleh hebat di Selangor sampai Shah Alam jadi Shah Alam, saya rasa kita layak untuk menghebatkan juga Kelantan dengan syarat kita ubah daripada pentadbiran ni'amah ni kepada kerajaan yang baru. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.